Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, kita jumpa lagi malam ni. Anda dah tengok poster, dia tak ada banyak yang mengejutkan, walaupun mengejutkan bagi saya kerana ini pertama kali kumpulan nasyid menjejak kaki ke garasi. Kalau selalunya kita dengan jins-jinan, ozi-ozian, kombo-komboan, hawai-hawaian, perang-perangan, laskar-laskaran, pestol-pestolan. Malam ni kita dengan amal-amalan, kita dengan syiar-syiaran, dengan silaturahim ni. Share saudara, sebab malam ni Saujana bersama dengan kita. Syukur Alhamdulillah kerana Islamic Relief Malaysia berkolaborasi dengan garasi dan mereka membawa apa yang tersebut ikon IRM, Islamic Relief Malaysia, itu kumpulan Saujana. Selain daripada kita menyasarkan 35 lot malam ini bagi memperolehi RM3,500 untuk menggenapkan 10,000 kempen rally IRM di Garasi TV bermula semalam. Semalam kita berjaya mendapat RM5,300, siang tadi RM1,200 dan malam ni kita menyasarkan RM3,500. Apa barang yang saudara akan dapat beli, yang mana dah tahu, yang mana belum tahu sekejap lagi. Share dulu, bila angka sampai 200 lebih anda akan mendengar lagu popular mereka yang mungkin ada kenang-kenangan. Sama ada, tuan-tuan, tak semua orang mendengar lagu cinta dia ada kenangan cinta, tuan-tuan. Ramai orang-orang yang mendengar lagu-lagu agama dia ada memori cinta dia. Kerana mungkin pada waktu lagu tu tengah popular, itulah zaman saudara telah memikat seorang yang kini isteri saudara. Ataupun saudara akan menangis dengan lagu ni kerana seseorang yang pernah saudara pikat ketika lagu ni popular, kini telah pun itu. Kita dengar dan kita layan. Sekejap lagi saya tunggu kameraman Q saya 200. Share malam ni tuan-tuan. Ini adalah malam silaturahim. Kita bertama dengan Saujana untuk bercerita tentang Islam dan juga syiar dakwah melalui kerja-kerja misi kemanusiaan. Kalau semalam kita bercakap tentang dunia antarabangsa, di mana perjalanan saudara Haris Syarim ke destinasi antarabangsa, malam ini kita akan bercakap dengan mereka tentang destinasi tempatan, bagaimana syiar dakwah kumpulan Saujana bersama Islamic Relief Malaysia meladani golongan bukan Islam. Mereka akan berceritalah, nanti kita akan detailkan benda tu bila saudara dah belanja 200. Tetamu saya akan buka mulut bukan dengan bercakap, tapi terus saja menyanyikan lagu. Dah akan belanja anda dengan 2 buah lagu. Saya harap sound semua okey, keadaan semua okey. Ada 100 berapa sayang? 154. Tolong lajukan untuk share. Kita dah 3 minit. Selalunya 3 minit ni simply kita dapat 200 ni. Saya mohon semua bantu, terutama rakan-rakan kita di Sabah, Dek Sebagio. Kita ada Cik Engku di Terengganu. Kita ada Abang Wang Kelantan di Putrajaya. Ramailah yang ada tu, saya tak boleh ingat semua nama, tapi anda semua adalah sharer yang telah pun mendapat diamond dalam perkongsian malam ni. Macam biasa, kita tak mengharapkan bintang, anggap saja star yang diberikan oleh Facebook. Bukanlah itu yang kita nak. Yang kita nak adalah saudara hadir dan mendengar kisah ni. Bukan kita nak saudara derma, tapi malam ini adalah malam berkongsi syiar. Kalau kita tidak dapat meningkatkan fikir kita, berarti sudah tentulah sukar untuk kita meningkatkan daya kita bertindak. Kerana cara manusia bertindak adalah apa yang mereka fikirkan. Dan malam ini tujuan Saujana datang adalah untuk menyebarkan sesuatu untuk kita fikirkan. Bagaimana Islam menjadi satu agama syiar. Dan dalam konteks hari ini adalah syiar melalui dakwah kemanusiaan. Berarti tidak semua dakwah itu adalah dakwah anda mengajarkan tentang perkara-perkara yang bersangkut dengan tauhid ataupun fiqh ataupun apa saja. Tapi syiar yang besar adalah mengajar bahawa Islam itu agama yang penyayang. Islam datang ke muka bumi ini untuk menyebarkan kasih sayang dan silaturahim. Okey, dah dapat 200 lebih. Saya serahkan kepada kumpulan Saujana duduk atau berdiri dan apa saja untuk menyanyikan 2 lagu yang paling dinantikan oleh penonton Garasi TV. Silakan kumpulan Saujana. Terima kasih Abang Zainal, Masya Allah. Itu baru nak share. Juga nak bagi ramai lagi. Tapi insyaAllah biar ramai lagi lah. Kita share kat Facebook Saujana juga untuk malam ni. Terima kasih tim Garasi TV. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Kita tak nak cakap banyak, kita nyanyi dulu lagu pertama. 1, 2, 3. La 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 sekeping hati dibawa berlari jauh melalui jalan sepi.
sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Yuk sama-sama. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang menatap pada debu yang pastikan hingga. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, hujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Okey, alhamdulillah. Itu tadi Suci Sekeping Hati. Kata Abang Zainal tadi lah, dia kata mungkin kalau dulu pernah dengar lagu ni, masa tu kita orang halus-halus lagi macam cili ni. Sekarang dah lebar-lebar dah. Tapi itulah lagu yang berusia 24 tahun lebih kurang lah, nak masuk 24 tahun lah. Jadi malam ni dapat kita bawakan dekat Garasi TV. Bang lagi ke? Tambah lagi? Ya. Oh, sampai berapa? Sampai 10,000? Okey. Apa lagu? Ya, kita nak sampaikan sebuah lagu. Lagu ni lah yang memperkenalkan Saujana ke dalam industri tahun 1997 dulu. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pernah dengar lagu ni, bolehlah nyanyi sama-sama. Keluarga Bahagia. InsyaAllah. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insan ni. Indahnya, damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dagahkan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diridhai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan
warga bahagia. Terima kasih kumpulan Saujana bagi anda yang bercinta pada tahun 90-an dan ujung berkahwin 90-an. pada tahun awal 90-an. Inilah lagu yang mungkin mendorong kita inginkan sebuah keluarga yang sekarang orang selalu sebut tirjanah tu. Hashtag tirjanah kan. Tirjanah. Sekarang dah anak 6 dah bang. Anak 6 dah. 6 anak ni tu. Ya, saya berkahwin pada era ini 94 dan anak saya pun dah 3 dah tamat belajar dan tinggal seorang berkahwin. Seorang dah berkahwin, saya dah berkahwin dan anak saya dah berkahwin. Lagu ni masih lagi sedap didengar nyanyian Saujana. InsyaAllah. Terima kasih bang. Saya ucap terima kasih kepada Islamic Relief Malaysia kerana sudi membawa ikon IRM untuk datang ke garasi apalah adanya tuan-tuan. Ini adalah Facebook Live bagi pecinta-pecinta jeans dan juga denim ataupun barang dalam karung gundi ni. Tapi malah jangan risau, siapa yang terlepas yang masuk kita akan dengar balik killer song mereka nanti sebab apa guna kalau bawa sarjana dia tak belanja nasyid tuan-tuan. Tahu tadi saya bawa CD player supaya meriah dia punya lagu agama tiap malam ni kita hanya mendengar benda-benda dunia tuan-tuan. Kalau kita dapat sahabat akhirat yang akan mengingatkan kita tentang mati. Lagu pertama tadi pun tentang pejuang, tentang dakwah. Lagu kedua tentang keluarga bahagia. Saya nak tanya satu tuan-tuan, sebentar lagi malam ni kita memang aim untuk dapat 35 log bagi saudara membantu Islamic Relief Malaysia meraih dana 10,000 dalam kolaborasi bersama dengan garasi. Semalam dah berjaya 5,300. Siang tadi berjaya 1,200. Malam ni kita mengharapkan 3,500 untuk melengkapkan 10,000 bagi membolehkan IRM melaksanakan projek-projek utama mereka, terutamanya projek untuk menyediakan pack makanan bulan Ramadan bagi keluarga miskin, terutama mereka yang ditimpa bencana akibat COVID-19, kehilangan pekerjaan, jumlah orang miskin meningkat di mana-mana pun. Nanti saya akan bagi tahu apa yang saudara boleh log. Ready je untuk bantu. Nanti saya hanya perlu 35 orang yang mampu, yang ikhlas dan yang mau menjadi sebahagian daripada rally 10 meraih RM10,000 daripada projek 3 hari. 3 show. Kami ini adalah show yang terakhir. Okey. Saya nak tanya tentang, kalau semalam kita bercakap tentang projek antarabangsa, saya terkejut juga bahawa Saujana adalah ikon yang bersama dengan IRM turun untuk menyampaikan derma kepada masyarakat bukan Islam. Boleh cerita? Saya tak pernah ada pengalaman misi macam tu. Misi saya ni setakat bagi gelandangan makan je. Jadi belum pernah rasa merentas rumah orang yang bukan seagama dan bukan sebangsa kita. Boleh berkongsi apa pengalaman? Pintu kan ada tu kan? Kita angkat barang kan? You cerita bang. Bila sebenarnya ni? Minggu lepas ke 2 minggu lepas? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Okey, ada sebuah kempen yang dilaksanakan atau dianjurkan oleh Islamic Relief Malaysia, nama dia Fresh for Them. Fresh for Them. Menyediakan bahan-bahan mentah, basah dan kering kepada kita panggil saudara-saudara kita, penerima manfaat yang susah. Dan penerima manfaat ni istimewanya dari semua golongan, dari semua kaum maksudnya. Jadi saya berkesempatan untuk bersama tim A lah kita panggil, tim A ke rumah di kawasan Hulu Langat ni yang majoritinya penerima kita adalah semua keluarga Cina. Dan Adi ke belah Semenyih dia belah Sungai Kuantan, banyak keluarga India dan ada teman-teman kita lain, ikon lain, Isma dan Diana contohnya ke belah rumah-rumah Melayu. Mereka famous dengan orang Melayu kan. Kita ni ikon-ikon yang KK dia follower, orang million ni biar pergi ke Melayu lah. Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dapat kongsi bersama dan mereka pun sikit sebanyak dapat tengok bahawa Islam itu indah lah. Islamic Relief membawa kata satu mesej yang baik, satu kita panggil sumbangan yang luar biasa lah untuk mereka, dan mereka menerima dengan hati yang terbuka. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk kita ni, ikon-ikon ni, kita terkejut sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu skeptikal bahawa setengah bangsa itu kononnya kita ingat kaya je. Yang saya pergi baru-baru ni, Masya Allah, susahnya boleh tahan juga. Susah mana tu? Ada satu keluarga ni, Kak Elis ni sebagai contoh, ada share di Facebook juga, Islamic Relief. Kak Elis ni tinggal bersama suaminya yang matanya tak nampak. Kemudian tak boleh ni lah, maknanya tak boleh keluar, tiap-tiap hari ada dialisis dan sebagainya. Kemudian dia sendiri tak mampu bekerja, hanya kerja di rumah, mengambil upah membuat plastik untuk satu company smartphone ni lah, macam packaging lah, paper bag, dan upahnya tu RM200 sebulan. RM200? Jadi RM200 sebulan. Jadi boleh kata, jadi boleh dikatakan dia selama ni hidup memang dengan bantuan.
Okey. Dan majoriti keluarga-keluarga lain yang saya jumpa itu semuanya hidup memang dengan bantuan daripada teman-teman jiran ataupun NGO ketua kampung lain ni ataupun NGO lain. Dan mereka yang mencakap Elis ni contohnya masih ada anak yang bersekolah, dan itulah dia kata kurang lebih kalau dapat sumbangan ni dapat bayar bil cukuplah untuk survive. Sebab biasa akan adalah bantuan makanan dan sebagainya. Itu tak pernah putus lah, tapi itulah dia realiti hidupnya, hakikatnya. Tak semua hidup senang macam kita lah. Macam tu lah. Haru dengar tuan-tuan. Bagaimana orang bekerja dengan RM200 sebulan. Berapa anak Kak Elis? Kak Elis 2 orang anak. Kedua-duanya masih sekolah rendah. Dan anaknya pun turut samalah. Packing itu. Maknanya lebih tu dapatlah 300. Tak sempat dengan sekolah online ke apa semua. Memang boleh kata tak dapat apalah sebenarnya. Dan dia seorang Chinese? Dia betul. Cina. Kaum Tionghoa. Sebelum dia bekerja terpaksa berhenti kerana menjaga suami dan anak. Oh ya, sebab suami dia adalah orang yang buat dialisis, jadi tak mampu untuk meninggalkan suami yang dalam keadaan tak mendapat melihatnya. Betul. Pengalaman Pian. Saya yang baru ni tak sempat nak ikut Azarino, Eddie dengan ikon-ikon yang lain untuk program yang terbarulah sempena Tahun Baru Cina Kita nak meraihkan sahabat-sahabat kita. Tapi yang sebelum ni pernah juga kami ke sempena Hari Kemanusiaan sebenarnya, World Humanitarian Day. Kita semua ikon dan semua sukarelawan Islam Relief Malaysia kita serbu sebab kalau dalam gambar tadi ada beberapa gambar yang kita kongsikan tu, antaranya Saujana ke rumah Hope kalau tak salah rumah Hope situ rumah warga emas jaga orang tutur basically Azhar dengan Eddie yang banyak tolong dia orang, yang potong kuku, gunting rambut, tolong urut-urut, massage. Sebab ada antara mereka yang bedridden, yang terbaring, ada yang mungkin tak boleh bergerak banyak. Jadi bila kita datang, dan yang istimewa di bangun macam yang cerita tadi tu, sebab kita nama NGO kita Islamic Relief Malaysia. So dalam masa yang sama kita turun menyantuni mereka yang bukan Islam. Kan? Jadi kat situ satu peluang untuk kita dari sudut dakwah satu hal, tapi dari segi macam mana kita nak belajar menyantuni semua orang regardless apa agama dia orang. Sebab walaupun dia bukan Islam, dia ada hati. Dia ada rindu. Dia mungkin rindu keluarga dia yang mungkin dah lama tak jumpa. Dia rindu anak-anak dia kan. Bila kita datang ni, dia pun tak kisah siapa yang datang. Dia tak tanya pun siapa datang kan. Tapi dia sangat happy bila tengok anak-anak ni datang menyantuni ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di rumah orang tua dan beberapa rumah-rumah kebajikan ataupun rumah warga emas yang lain yang dalam masa yang sama kita ziarah. So kat situ maknanya kemanusiaan ni dia boleh pergi beyond religion. Banyak membetulkan tanggapan yang salah. Sangat banyak. Betul. Itu pengalaman kami lah, yang kami pun sebenarnya rasa satu dapat bersama Islam Relief Malaysia ni satu peluang untuk kami belajar banyak lagi lah sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi di bawah perkampungan orang India, apa yang saudara dapat? Saya kalau kita bila kita bercakap mengenai bantuan pada orang kurang yang memerlukan nasib baik semua, kadang kita tak jangka tau. Kadang saya pergi ke rumah tu, nama dia saya pun lupa lah nama dia, tapi nama kita sebenar. Itulah puan tapi India. Dia berumur tak sampai umur 40 lagi. Tapi kenapa dia memerlukan, sebab pada dalam 8 tahun sebelum tu, waktu umur dia 30 macam tu, husband dia meninggal mengejut. Pada waktu tu anak dia 2 orang, ada sekolah menengah, ada seorang baru masuk sekolah menengah, ada seorang masuk sekolah rendah. So bila dia meninggal mengejut, saya tak pasti macam mana keluarga bangsa India ni, tapi dia macam lepas tu jadi sebarang negara lah. So maknanya dia tak dapat nak kerja, dia tak boleh dia terpaksa jaga anak-anak. Kerana kita tak jangka dia, sebab husband dia sebelum ni sebenarnya bekerja sebagai pembantu kepada CEO bank. Mana jawatannya besar apa semua, tapi bila berlaku, bila kita tahu bila sedang meninggal dunia, bank ke apa ke, tak kisahlah syarikat apa pun, terus terputuslah hubungan. Jadi dia pun tak dapat nak hidup. Dia pun sebelum ni dia cakap dia waktu husband dia meninggal, dia pun orang kata tak pandai membaca waktu tu. Dia cuma jaga anak je waktu tu kan. Lepas husband dia meninggal, dia belajar membaca, lepas tu belajar bawa kereta, dia pergi hantar anak-anak kawasan kejiranan tu pergi sekolah. Lepas tu saya pun tak jangka lah, sampai 8 tahun di kawasan itu sebenarnya banyak orang Melayu juga sekitar tu, di jalan tu saja orang India.
Tapi dia cakap bila hari raya, dia pun hari raya juga. Walaupun dia agama Kristian, bila Deepawali pun dia pun raya juga. Mana bila hari raya, orang-orang Melayu pun datang pasang lampu liplak, bagi lemang, bagi gendut. Ya. Sebab dia memang dah diberi bantuan oleh keluarga situ. Dan saya rasa kejiranan situ amat baiklah untuk dia. Sebab dia memang tak boleh nak survive. Dia terpaksa jaga anak dia nak sekolah pun tak ada tab. Terpaksa pergi ke jumpa kawan-kawan, pinjam, belajar online. Tapi anak-anak dia baguslah, dia waktu sekolah main bola. So saya terharu lah saya melihat, kerana kita tak sangka lah orang-orang bangsa lain ni, kita macam Azrina cakap lah, kita jangka macam diorang ni mesti senang kot kan. Lebih-lebih kalau lebih-lebih bangsa Cina kan. Tapi rupanya kerana diorang pun lebih individualistik juga kadang. Kau aku juga kan. So kalau tak ada kita ni yang tidak membantu, siapa lagi boleh bantu? Jangan melihat kepada bangsa dan agama lah. Terima kasih perkongsian yang menyentuh hati. Bagi anda yang ingin membantu terus ARM dan bagi membolehkan Sarjana dan rakan-rakan ikon yang lain terus turun ke padang, ke lapangan untuk membantu, anda boleh log malam ni sebab ARM menawarkan combo 3 barangan. Yang pertama ni saya sedang pakai adalah apron. Apron keluaran ARM ni yang pertama. Okey, dia ARM ni kalau diberi gambarannya tu bukanlah untuk masak tuan-tuan. Jangan rasa beli apron ni nanti disindir isteri kan. Beli tapi tak ke dapur, tak. Bagi tahu isteri ni beli untuk kerja-kerja lelaki, berkebun, berkebun kereta, buat pedang ni. Buat kereta. Dan saudara akan mendapat sehelai kemeja simbol Palestin, kerana Islamic Relief Malaysia juga memiliki banyak pusat bantuan, terutama sekolah mereka sendiri di Palestin, di Gaza. Jadi 2 dan 3 adalah buku mengenai misi perjalanan para sukarelawan ARM dalam menghantar misi kemanusiaan ke Somalia. Jadi oleh kerana ramai yang pergi dalam mission, semuanya menulis dalam ini prolog dan tulisan mereka mengenai apa yang mereka saksikan di Somalia. Kemiskinan dan juga kesan akibat peperangan yang berlanjut hampir 4 dekad ni. Kalau saya pergi sekolah ni tuan-tuan, saya tengok berita taman sekolah, teringatlah perang Hasan Mahdi dan juga Farah Aidid. Inilah kesan yang ditinggalkan oleh 2 orang walok perang yang menyebabkan hingga sekarang Somalia berada dalam keadaan penderitaan. Jika saudara nak terus membaca projek-projek ARM di Somalia, terutama membina telaga air bersih yang telah pun siap. Ini keluarga-keluarga penerima manfaat air bersih ni, di mana 20,000 keluarga di Mogadishu dibagi projek yang pertama, dan projek yang kedua insya-Allah pada bila-bila masa akan siap saudara dapat buku ni. Ini bagi membolehkan saudara lebih mengenali ARM, Islamic Relief Malaysia, dan kedua saudara lebih mengenali derita masyarakat Islam di seluruh dunia. Kenapa hari ini penerima manfaat daripada tabung bantuan makanan sedunia daripada 200 juta tu, 65% adalah umat Islam. Jadi dengan ini saudara lebih memahami apa yang berlaku di Somalia daripada kacamata sukarelawan. Selain kita berkongsi hal-hal mengenai masyarakat tempatan yang juga yang mereka hadir, yang juga di bawah kendalian ARM. Jadi log RM100, saudara akan mendapat 3 barang ni. Cuma tuan-tuan, saya minta saudara faham log ini adalah log untuk kerja ibadah. 1, jangan joy. Yang kedua, saudara kena bersabar, barang hanya akan sampai pada saudara dalam tempoh 2 minggu. ARM tak boleh nak rolling dia punya duit untuk menempah barang ni lebih awal, kerana setiap hari, setiap sen duit diperlu untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan makanan. Pakaian dan juga ni boleh ditangguhkan. Berarti oleh kerana sumbangan dana merosot begitu banyak akibat ramai penderma-penderma turut terjejas dengan COVID-19, berarti baju ni hanya akan ditempah setelah pembayaran dibuat. Jadi sabar. Ingat ini adalah pembelian lillahi ta'ala. Jangan bermasam muka berseteru pula nanti bantai-bantai dekat Facebook, duit dah bayar, baju tak sampai. Jangan. Anggap ini adalah kerja ibadah. Lain kalau saudara marah saya, log, bayar benda dunia, saya tak hantar sekelip mata di atas dunia. Takut tak dapat pakai besok kiamat, sayang beli barang dunia. Ini beli barang akhirat tuan-tuan, tak dapat pakai pun pahalanya dah dapat lah. Pakailah daripada mahsyar besok. Jadi jangan bawa berkelahi barang-barang ibadah ni tuan-tuan, nasihat saya. Log RM100, kami memerlukan hanya 35 minimum log malam ini untuk memenuhi aspirasi membantu RM menjana RM10,000 daripada rakan-rakan Garasi TV yang menonton malam ini. Alhamdulillah 300 orang lebih. Log saja bantu, dan Garasi akan mendanai 4,000. Bagi mana di mana setiap bulan kami meletakkan 4,000 untuk projek kemanusiaan. Bagi bulan Mac, projek kemanusiaan Garasi adalah sepenuhnya bagi melaksanakan misi menyediakan pack makanan untuk warga miskin menjelang bulan Ramadan. Jadi log
Selepas itu kita akan minta mereka belanja lagu lagi. Saya Boleh. tuan-tuan ada orang request lagu tak? Ada ke? Mestilah peminat dia ramai. Tadi Dia saya tak pun ke terkejut. Sojana. Budak lahir tahun 2000 lebih duk menyanyi sebelah tu. Dia pun tahu lagu Keluarga Bahagia. Jadi tuan-tuan boleh minta lagu je, saya boleh paksa mereka menyanyi. Tuan-tuan, jangan minta Smoke on the Water, tak ada mengena-mengena dengan kumpulan ni. Jangan minta apa ni 2 Minute to Midnight, tak ada kena-mengena dengan kumpulan Saujana. Minta lagu-lagu yang boleh malam ni mencerahkan jiwa, mencerahkan minda sesuai dengan konsep kita malam ni, beribadah sambil juga berkongsi pengalaman. Boleh? Boleh? Boleh bang. Tapi sambil-sambil tu kita santai-santai lah. Kita nak santai. try cari key. Kita orang pun tak dan hafal yang sangat dah. lagu. Itulah. Kita pun dah lama juga sebenarnya PKP. Sila. Tahu masuk. Maklum. InsyaAllah. Terima kasih Abang Zainal. Terima kasih tim Garasi TV. Terima kasih kepada yang dah lock tu. Macam Abang Zainal cakap tadi lah. Yang lock tu pun pahala. Yang dah bayar pun pahala. Yang pegang kamera pun pahala, dapat pahala. Pasang lampu dapat pahala. Yang jaga sound semualah yang terlibat dalam bersama Garasi TV untuk Islamic Relief Malaysia ni. Kita doakan ini peluang kita untuk #gandakan pahala, insya-Allah tambah-tambah lagi dalam bulan Rejab, nak masuk bulan Syaban, nanti bulan Ramadan bakal menjelang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lewat bunganya serta buahnya, Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunat pun ada bukan sebarang, Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lariang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lariang. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya, Alhamdulillah. Lama tak ada lagu tu. Rasa depan kita boleh buat basking lah. Kita pergi KL kan, kita pancap Alhamdulillah. mic, buat basking bang. Biasa dengar lagu bang? Pernah. Saya selalu dengar daripada version Dr. Sam. Lagi Dr. Sam advance. juga menyanyikan lagu ni. InsyaAllah, sebuah kayu. Dengan The Musafir. Ketika kan Dr. Sam banyak lagu-lagu dakwah dalam bentuk reggae. Betul. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih. Dah ada hampir 10 log yang dibuat. Saya hanya memerlukan lagi 25 je untuk saudara bantu. Dan saya suka menceritakan pada saudara juga kata bahawa jangkaan bahawa Ramadan tahun ni kita mungkin lagi Ramadan dalam PKP. Saya jangka kata kalau tuan-tuan tahu fakta bahawa pejabat zakat di seluruh negara kehilangan 30% penyumbang zakat. Dan kemudian orang yang meminta zakat bertambah 30%. Kurang 30%? Yang meminta zakat meningkat 30%. Jadi ini menjadikan kita dapat lihat beban bagi agensi kerajaan, itulah NGO memainkan peranan. Jadi malam ni saya mohon jasa baik tuan-tuan
untuk memberikan sedikit daripada bahagian rezeki yang saudara ada kepada projek ni, kerana kita yakin, bukan kerana fokus projek ni adalah untuk pack Ramadan yang akan diedarkan pada sebelum Ramadan bagi memastikan sekiranya banyak yang derma bersih, penerima manfaatnya banyak. Betul. Kita tidak menganggap penerima bantuan. Ini perkataan yang digunakan oleh RM adalah penerima manfaat, iaitu manfaat. Dengan harapan bila tuan-tuan, saya jelaskan kepada tuan-tuan, kata seperti yang diceritakan tadi, kemiskinan di kalangan orang kita berganda apabila datangnya penyakit COVID-19 ni. Berarti kalau untuk pengetahuan saudara, dalam tempoh 6 bulan COVID melanda dunia, angka mereka yang bertambah menjadi miskin tegar adalah 660 juta orang di seluruh dunia. Berarti angka miskin tegar sekarang yang berada di dunia adalah 1.8 bilion orang. Saya jamin majoriti adalah daripada negara Islam tu, kerana Islam adalah agama yang terbesar di dunia dengan 2 bilion penganut agama Islam seluruh dunia. Jadi di Malaysia juga, macam saya beritahu pada saudara, kata ketika sebelum PKP, kalau kita ambil daripada kajian data 63,000 orang yang duduk rumah PPR, 22% kanak-kanak yang tinggal di rumah PPR tidak mempunyai akses makanan lebih daripada 2 kali sehari. Berarti banyaknya itu 22% kanak-kanak makan kurang 2 kali sehari. Jalan istilah mudah ni, Dr. Philip Alston dan juga UNICEF menyebutnya sebagai akses makanan. Kita sebut tak cukup makan lah istilah malnutrition. Kalau kita makan 2 kali sehari, saya tak pasti tu. Kita biasa cerita tentang food safety, makan tu selamat ke tidak, ada racun ke apa, khasiat ke tidak. Mereka ni akses pun tak ada. Tak ada. Makan pun tak ada, kan? Dan kita 2 kali sehari berdasarkan nasi dalam pinggan orang Arab. Kan? Ini dalam pinggan orang Melayu pun tak dapat. Saya nak tanya dengan ni tadi, ulang balik satu lagi. Masa saudara sampai dan bagi makanan, kita fahamlah kalau kita ni, tadi dia orang datang, saya belanja rojak, kita ceritalah tentang rojak, yang tempat nyanyi siapa yang paling tu. sedap kan. Tapi bagi tempat orang yang tak ada akses makanan, nak cakap tentang rojak sedap tu tak mampu kan. Apa yang mereka respon kepada bantuan? Saudara bawa bantuan apa pada waktu tu? Okey, yang terbaru saya sebut tadi, kita bawa kita panggil barang dapur lah. Barang basah dan barang kering, ada sayur-sayuran, ada roti, ada beras, ada ayam, daging ayam. Oh, alhamdulillah. Ada betul lah, susu, apa semua barang-barang dapur lah. Dan macam saya sebutkan tadi, memang mereka pun tak tahu, lebih kepada speechless lah sebenarnya. Tak cakap dan sampai kita yang kena bagi tahu gembira tak tahu nak cakap dia begitu. Tapi tak perlu kita pergi pada mereka sebenarnya bang. Contohnya kalau kita tengok sendiri sahabat-sahabat kita dalam industri kita sendiri pun sebenarnya agak susah juga. Ya, faham. Sebab kita dalam industri nasyid yang pendapatan utama daripada performance dan event. Ataupun travel ke apa. So, memang mati industri ni kan. Ya, betul. Jadi kita dapat tahu memang sahabat-sahabat kita sendiri sebenarnya ada yang boleh kata, bukan kata itulah, maknanya mencatu makanan lah. Ya. Dan itu sebenarnya kalau tanya saya, dia lebih menyedarkan kita, pendidikan untuk kita yang pergi ni dia kan. Dia memberi kita didikan. Kadang-kadang saya pergi, contohnya pergi Giant nak beli biskut apa untuk anak-anak pun memilih. Ini dah rasa. Jadi bila kita tengok macam tu, mereka terima makanan apa yang ada orang bagi. Tak ada, makan je apa yang ada dulu-dulu. Jadi kebetulan ada kakak-kakak tu, dia kebetulan dia ada tanam sikit kat tepi tu, ada macam sayur sayur dan pisang. Dia kata pisang je lah. Maknanya kalau tak ada sumbangan, pisang pun dia boleh makan. Dan dia pun tak perlu nak makan sedap-sedap pun. Dia kata dia pun usia dia dan sekian-sekian, tak ada rasa kenikmatan dan nak rasa benda-benda, just untuk survive dia. Allah. Tuan Pian dengan orang tua tadi, saya pun tak pernah ke rumah orang tua kan. Seumur walaupun saya kerja wartawan 26 tahun ni, tak pernah ke rumah orang tua. Cuma saya boleh bayangkanlah apa Pian rasa. Maksudnya satu hari tuan-tuan yang berada di sini, muda mana bergetah pun kita akan jadi usia tua, kan. Apa yang Pian rasa bila dapat memberi sesuatu kepada warga tua dan mereka pula sebahagiannya bukan Islam. Saya combine lah. Saya rasa saya combine. Kalau tadi kita cerita tentang rumah Hope, sebenari kemanusiaan tu, kita pun pernah juga ke rumah Mahmudah. Jadi dua Hasanah dan Mahmudah kan. Dua rumah untuk ibu-ibu dan ayah kita, dan mereka adalah majoriti Muslim. So dua tempat ni kesnya sama lah bang. Kesnya sama. Diorang sunyi.
Ada kesnya yang diorang ditinggalkan anak dekat hospital, kononnya nak hantar untuk rawatan dan sebagainya, dia hantar dan tinggal. So hospital takkanlah nak tinggal, nak letak dalam hospital, tinggal dalam hospital. Jadi hospital hantar ke rumah-rumah pusat jagaan ni. Yang saya salute dan respectnya pada mereka yang menjadi pengurus pada rumah-rumah orang tua ni. Sebab dia orang yang tolong jaga mak ayah kita yang kita tinggal tu. Yang dia orang tinggal kat hospital ni, dia orang dengan suka relanya nak jaga mak abah ni. Ada antara dia orang yang mungkin jenis garang sikit, perangannya macam-macam, kan, cerewet dan sebagainya, yang perlukan perhatian, rawatan dan sebagainya. Tapi saya sangat respect lah dengan mereka, sebab ada antara mereka yang di pusat jagaan orang tua ni, yang menguruskan orang-orang tua ni, dia orang pun sebenarnya sakit. Ada antara yang pernah kita jumpa tu bekas pesakit kanser siap. Tapi dia willing untuk jaga orang tua kita yang ditinggalkan tu. Dan macam salah satu usaha yang kita buat dekat salah satu rumah tu, masa tu kita datang masakkan lauk banyak-banyak untuk masa tu bukan puasa ke? Bulan puasa ke? Tak pasti kan? Puasa kan? Dan kita bawakan sebab dekat Islamic Relief Malaysia ada charity shop. Charity shop ni kan penyumbang penderma dia datang, dia hantar barang-barang pre-loved, bukanlah terpakai tu, maksudnya yang lusuh ke apa, tapi yang dia orang jual supaya dapat orang lain beli dan disumbangkan pada mereka yang memerlukan. So ada tadi baju raya ni dibawa ke rumah orang tua ni, dia orang pilih tu rasa macam anak-anak yang bawakan dia orang baju raya. Dia orang pilih ni happy gila, pilih saiz, pilih matching sampai dengan baju. Jadi macam kita yang antara kita mungkin yang ada masih mak ayah ada kat kampung, kan kita rasa macam janganlah benda ni daripada kita. Tapi sebenarnya ada itulah, maknanya mula-mula kita fikir itu je antara sebab kenapa orang tua di sana ditinggalkan anak. Tapi sebenarnya macam-macam. Jadi antara yang kita tahu itu, yang kita surprise juga, ialah satu, datang situ kerana mak orang tua tu sendiri nak duduk situ. Sebab dia tak larat. Dia duduk dengan mungkin menantu ke bising ke apa semua, ataupun mungkin rumah sana kecil. Jadi dia rasa duduk situ lebih best. Ada teman, ada kawan-kawan, jadi dia lapang. Sana mungkin panas, tak selesa. Kemudian ada yang memang anak-anak terpaksa hantar situ sebab anak-anak memang susah. Nak hire maid ke apa semua susah. Jadi dia hantar, tapi dia menjenguk lah bulanan ke apa semua. Ada juga yang macam tu lah. lah. Dan anak tu ada kena jaga orang, anak yang sakit pula saya katakan. Jadi dia maknanya kita kadang-kadang kita terlalu skeptikal. Rupanya macam-macam masalah orang dalam dunia ni. Betul. Jadi bila kita tengok macam tu, kita sharing baru tahu kenapa dia duduk situ, kerana sekian-sekian masalahnya. Jadi itulah, terima kasih lah Islamic Relief kerana share dengan kita. Kalau tidak kita tak tahu benda-benda macam tu kan. Betul. Okey. Daripada Bandung, Indonesia. Ya. Tadi lagu dah nyanyikan, tapi untuk Putri Yanti daripada Bandung, Indonesia, kita akan follower. Nyanyikan juga lagu ni. Selepas saya buat, saya tak boleh cemang panjang sebab saya tak mendengar benda-benda yang asal tu kadang-kadang bila mendengar cerita sedih, kita imajinasi kan, dia akan menjadikan kita. Saya promote saya lagi untuk saudara Lock, itu satu apron yang saya pakai ni. Dalam combo yang ditawarkan oleh IRM, apron ni adalah logo IRM, Islamic Relief Malaysia. Saudara mendapat sebuah sehelai t-shirt simbolik Palestin yang turut disediakan oleh IRM Malaysia. Tak apa, lock je dulu, nanti apabila pihak IRM hubungi akan saudara detailkan saiz. Mereka akan bagi saiz M bermula dengan saiz 20, 21, 22. Ada dalam tu, saudara lock je. Yang penting saudara dulukan niat untuk beribadah. Manalah tahu saya suka, saya bercakap terang dengan tuan-tuan, jarak kita dengan maut hanyalah senipis kulit bawang. Yang penting buat dulu ibadah, terima barangnya tu, kemudian Lock dan bantu. Admin kita ada berapa saya admin? 13. Saya mohon saudara upkan lagi Lock sebab kita masih jauh perjalanan kita untuk membantu malam ni. Dan saudara mendapat sebuah buku Somalia Menangis. Yang saya tunjukkan tadi itu Somalia Menangis. Ini 3 barang bernilai 100 yang akan dipostkan oleh RM dalam tempoh 14 hari daripada tarikh malam ni saudara Lock. Jadi pakar-pakar bantu tuan-tuan. Selain itu RM juga, saya minta saudara juga cross untuk like Facebook kumpulan Saujana dan cross untuk like Facebook IRM supaya kita bersaudara secara alam maya tuan-tuan. Allah turunkan digital bukan untuk memusnahkan kita semua. Kalau kita pandai, inilah memanjangkan silaturahim. Nabi pesan sampaikan salam, berilah makan kepada orang yang lapar, dan yang paling penting Nabi kata adalah panjangkan silaturahim. Selain yang dekat kamu bagi salam, yang dekat kamu bagi makan,
Yang jauh janganlah kamu pendekkan silaturahim. Dan yang keempat, buatlah sendiri malam-malam, jangan up dekat Facebook, iaitu bersolatlah ketika orang tidur malam. Itu tak payah ambil gambar dan up dan tak payah bagi tahu orang aku solat malam. Dan tahajud. Dan tahajud. Yalah, bersolat malam, okey? Allah. Tuan-tuan, log kita perlu malam ni kalau perlahan pun saya masih mengharapkan kita mencapai 25 tuan-tuan bernilai 2,500 untuk membantu tabung pack Ramadan untuk diagihkan oleh RM kepada golongan miskin menjelang bulan Ramadan ni. Okey, dan oleh kerana Yanti minta di Jakarta, jauh tu daripada Jogja, dari Bandung. Saudaraku di Bandung, walaupun lagu tu dah dinyanyikan, tapi paman, mas yang ada di sini sudi menyanyikan Mas saya Joko lagi Saujono. kerana untuk Bu Yanti kan Lagu apa? lagunya Satu Perjuangan. Satu dalam perjuangan. Jadi oleh kerana itu permintaan jauh daripada saudara kita di Bandung, Indonesia. Jangan abaikan. Ini Bu Yanti. Namanya adalah Putri Yanti, Bandung, Indonesia. Request lagu Satu Dalam Perjuangan. Kita cari dulu. Okey. Razin, hai Razin. Razin Mastika ada menonton. Terima kasih banyak Razin. Terima kasih banyak. Lagu Layak Kisah saya tak hafal lagi. Tuan-tuan jangan lupa sambil menikmati lagu Satu Dalam Perjuangan, saudara terus saja log RM100 untuk package yang diberikan oleh ARM. Selain itu ada nombor akaun situ. Kalau saudara rasa 100 terlalu besar untuk saudara, pergi saja ke nombor akaun dan derma berapa yang saudara mampu. Kerana RM2 adalah sebuku roti dan sebuku roti adalah besar manfaatnya kepada orang miskin. Perlukah waktu ni kan untuk saya berbual? Atau saudara ready? Okey je, kita Dah ready santai-santai je. Okey, ready. Satu Perjuangan Macam mana nak kod? untuk Putri Yanti daripada Bantung, Indonesia, daripada Saujana. Kapela Tapi dengan syarat ni kena share betul-betul ni. Share betul-betul. Seluruh kota Bandung kena ni. Biar seluruh kota Bandung ngelog. Jadinya 35 itu habis ini malam. Semuanya. Pas ya. Baik, Masya Allah. Tapi kita tak main dengan kita kot sebab kod tak terlupa kodnya. Kita just dia punya permintaannya terlalu drastik juga tu. Dan gitu betul. Okeylah, kita santai. Malam ini pun satu yang menarik juga, satu asbab kenapa baju 7 kami pakai ni, yang logo 7 ni adalah logo ataupun simbolik pada Saujana bertujuh, yang mana 5 orang adik asal Saujana, yang mana sekarang ni ada antaranya yang tak dapat bersama, Dr. Izwan, Dr. Faizul, Hakimi dan Wan Najran. 4 orang ni dia hop in, dia join dan jadikan 7 orang Saujana. Dan lagu Satu Dalam Perjuangan ni adalah asbab juga untuk kita bersama dan membawakan lagu ni. Lagu ni sebenarnya juga didedikasikan khas untuk sukarelawan bersama semua NGO, semua frontliners, tambah-tambah lagi dalam musim PKP ataupun coronavirus kalau di Indonesia ataupun di COVID-19 di Malaysia, di mana ajalah. Okey. Kita off Off je. Habis bateri. Atas nama cinta dan kemanusiaan, tiada bangga atau ternama. Duniaku yang kian parah dan terancam kerana kejahilan yang kini mencengkam jiwa, tertindas tanpa belas dan pembelaan. Jangan kau ingat ku kesorangan, menyinarkan cahaya kebenaran. Tiada suara kan terbungkam, tiada kuasa kan menghalang. Teguh ku berdiri bersama kotakan janji, di samping teman sahabat sejati, memerah segala keringatku hingga ku capai saat terulung satu dalam perjuangan. Biar apapun seragam wiraku berundur tak wujud dalam kamus hidupku. Terus ku menyusuri perjalanan, ku semakan rasa kasih dan sayang, suatu pengharapan,
Semarakan cinta luhur yang ku impikan. Jangan kau ingat ku kesorangan, menyinarkan cahaya kebenaran. Tiada suara kan terbungkam, tiada kuasa kan menghalang. Teguh ku berdiri bersama kotakan janji, di samping teman sahabat sejati, memerah segala keringatku, hingga ku capai saat terulur satu dalam perjuangan. Ya Allah. Terima kasih. Itu Minta adalah maaf lagu ya. spontan yang mereka Sepertinya menyanyikan lagu orang lain dong. sebab dia adalah permintaan. Saya pun tak sahabat. tahu kita ada penonton dari Bandung. Sebelum ni kita hanya ada dari Medan. Terima kasih pada Putri Yanti kerana dari Bandung anda stream bersama Garasi malam ni. Kasih. Tuan-tuan dan perempuan, terus saja lock. Kita ada 15, kalau tak boleh capai 35, saya masih mengharap kita boleh rally ke 25 malam ni. Untuk pengetahuan saudara bahawa pack bakul makanan yang akan disediakan oleh pihak RM adalah bernilai 200 dan 300 ringgit. Pack domestik dan pack antarabangsa. Derma saudara selain sampai kepada rakyat Malaysia, dia juga akan sampai ke Afghanistan, akan sampai ke Somalia, akan sampai ke Bangladesh, akan sampai ke Pakistan, akan sampai juga ke negara-negara miskin yang berada, saya rasa Mali juga dalam senarai pack makanan ni. Jadi terus saja menderma log sambil mendengar kisah perkongsian ikon Islamic Relief Malaysia untuk kempen bagi segmen terakhir malam ni. Setelah kita melalui 3 segmen, semalam alhamdulillah 53 log, petang tadi 12 log, malam ni 15 log. Syarat kita mencapai 10 lagi dermawan yang bermurah hati untuk mendanai kempen ni. Sekurang-kurangnya kita mencapai 25,000 melalui 25 log malam ni. InsyaAllah. Saya nak tanya pada Eddie, sebab dia saya cerita pasal perjalanan ni lah. Sebab kalau untuk seorang yang saya kira luaslah expose hidup saya 26 tahun sebagai orang media tapi mendengar cerita-cerita daripada orang India, orang saya tak pernah. Saya terbiasa dengan isu-isu orang Melayu tapi saudara dah masuk ke rumah seorang miskin daripada bangsa lain. Iktibar yang saudara sendiri dapat, yang saudara rasa pengalaman tu bagaimana dia didik kerohanian saudara untuk melihat hidup ni secara lebih Islamik sebagai orang Muslim. Besar sebenarnya. Sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan kami ni yang selaku ikon pun sebenarnya tak cukup banyak berbanding orang kata warga IRM sendirilah. Mereka tu hampir setiap hari berfikir pasal kemanusiaan. Itu yang hebatnya. Yang bagi saya yang kadang-kadang kita ni rasa kita nak tolong orang, tapi kita tolong orang bila ada occasion, bila ada program macam ni kan. Tapi kalau kita fikirkan orang frontliner tu ataupun orang-orang daripada NGO ni, volunteers ni diorang hari-hari berfikir pasal orang lain. Itu yang saya rasa patutnya kita kena ambil iktibar. Yang kita ni selamanya fikir pasal diri kita sendiri je. Kita hari ni tak cukup duit lah, gaji tak cukup lah, apa kan. Masuk. Semua macam tak cukup lah kan. Macam nak beli ni tak boleh, apa tak dapat. Tapi kadang dari sudut pihak orang-orang yang volunteer ni, kadang mereka ni bagi saya lah, saya lihat dia orang tak pentingkan diri sendiri pun. Macam kalau boleh nak bagi apa yang ada dia orang punya pun tak apa dia nak bagi. Itu yang saya nampak bila kita pergi ke rumah-rumah, lebih-lebih lagi orang yang bukan beragama Islam macam kita ni. Saya melihat mereka ni sebenarnya sama macam kita sebenarnya. Dia orang kalau bila dalam kesusahan, dia orang masih memerlukan bantuan. Dia orang masih memerlukan harapan daripada orang lain. Tak kisah daripada bangsa lain pun. Dan kita ni sebagai orang Islam, apa yang kita buat tu kita rasakan benda ni cuma kerja dakwah kita lah. Itu yang paling penting lah. Maknanya kita, saya tahu nak fikir dari sudut amal kita kan. Nak kata baca Quran sampai 10 muka surat sehari pun mungkin tak cukup. Tak dapat. Kan, nak semayang tahajudnya mungkin tertinggal lah apa semua. Tapi kalau kita sedekah ataupun kita bagi bantuan macam ni, benda tu sebenarnya lebih berpanjangan. Sebab daripada harta yang kita bagi ni mungkin dia gunakan untuk benda lain dan benda-benda tu berpanjangan. Dan jariahnya dapat kita. Itu yang kita, bagi saya paling penting lah. Kenapa kita perlu memberi sumbangan ni lah. Ustaz, ada apa lagi Pak untuk dikongsikan? Sebenarnya aktiviti kemanusiaan ni banyak. Program-program Islamic Relief saja untuk tahun sebelum COVID-19 ni
macam-macam. Ya. So Banjir kita je. pernah ada yang kita pernah ialah ada program kita menyantuni ahli Persatuan Kerdil. Kemudian ada anak yatim tu paling kerap lah anak yatim. Program Ramadannya berbuka puasa tak pernah putus di sini. Tapi kerana COVID-19 ni maknanya nak salurkan bantuan pun ada prosedur SOP dan sebagainya. Jadi saya lebih mengkagumi Islamic Relief dan NGO yang ikut prosedur ni berbanding orang-orang lain yang main redah je dan sebagainya, sebab mereka buat kerja sungguh-sungguh dengan surat, dengan prosedur, dengan bajet yang betul, dengan SOP yang ikut. Jadi saya rasa wajar lagi golongan-golongan ni diviralkan lagi berbanding golongan-golongan lain yang mungkin tak berapa mengikut peraturan sangat. Dan aktiviti sebenarnya banyak tapi tak muncul, tak viral sangat, mungkin kerana tak ada sensasi lah. Tapi alhamdulillah kerja-kerja Islamic Relief ni saya rasa jangan kata NGO je lah, kita sendiri boleh buat lah dengan anak-anak kita di rumah. Jumpa orang susah, bagi sedekah makan, belikan aiskrim ke whatever lah. Apa yang boleh. Kan. Even dengan Islamic Relief pun dengan apa paling sekurang-kurangnya ada yang mungkin istiqamah setiap hari RM1 dia transfer auto debit. Ada orang RM5. Ada orang, ada yang lebih hebat tu yang saya pernah dengar cerita daripada company kita. Yang company pun ada, tapi ada yang makcik yang dah pencen. Duit pencen dia tu dia bagi. Sebab dia kata tak apalah, makcik dah ada anak-anak boleh cover kan. Jadi duit pencen tu yang dia orang gunakan walaupun dalam tempoh PKP ni bang. Jadi kita sebenarnya kita semua ada dua. Kita macam alhamdulillah mungkin ada antara kita yang ada pendapatan lagi sikit, walaupun mungkin hilang separuh dan sebagainya apa semua, tapi ada orang yang dia redah je sebab dia tahu yang lebih manis, lebih bahagia, yang lebih kekal bahagianya tu kat sana nanti. Ya, mati betul. Betul. Sebab kita kesian. Siapa tak kesian kalau kita dengar cerita dalam tempoh PKP ni ada yang mak yang baru lahirkan baby tak mampu nak bagi susu. Sebab badan tak keluar susu. Sebab mak dia pun tak makan, dia pun tak makan. Nak bagi anak dia makan susu badan macam mana kan? Dia bagilah susu pekat manis tu bagi kat baby. Macam campur gula je pun kan. Ada yang campur gula. Macam kita pernah terfikir terbayang tak benda macam tu? Boleh ada orang macam tu. Jadi macam bantuan Syria contohnya. Ini untuk yang kat luar lah, kita keluar sikit lah. Ilmu untuk kita lah contohnya. Kita pun selalu komplain, pasal lah kita punya orang kampung kita pun ramai yang susah, kita nak pergi Syria. Ramai orang komplain di Facebook bila ada iklan-iklan NGO buat programnya, apa nak support ni, orang Malaysia pun ramai ni Syria. Kat Syria tu jangan nak kata makan, kerana kesejukannya, sebagai contoh, musim sejuk je nak hidup pun tak boleh. Jadi diberi bantuan musim sejuk tu berbentuk selimut yang berpuluh-puluh, orang kata bunyi lah, tebal untuk dia survive, bukan untuk makan. Jadi maknanya bila kita dengar sharing, contohnya macam Haris pun pernah sharing kita punya yang sama, macam maknanya dia punya priority bukan makan dah itu, kesejukan. Jadi baru saya sedar macam no wonder kita kena pergi sana, hantar dan sebagainya. Saya kalau selalu orang tanya soalan tu, saya akan jawab dengan mudah ya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas lepas Nabi wafat, dia tak fikir tentang kita, maka tidaklah pada usia 16 tahun dia merentas jalan yang jauh mengembangkan Islam. Kalau tidak kerana ulama-ulama India yang telah pun kaya pun di Madras, ulama-ulama Islam yang kaya berada di Yaman, kalau tidak kerana mereka merentas laut pada abad yang ke-13 tu, tak datanglah Islam ke depan kita. Berarti ini masa membalas tuan-tuan. Jangan fikir tentang kita, tapi sejarah memberitahu bahawa orang-orang yang kita kata nun jauh di sanalah nenek moyang mereka bersusah payah berkuda, berjalan kaki, berlayar datang untuk membawa kalimah tauhid kepada kita. Dan ini adalah masa kita membayar hutang kepada mereka juga. Jadi bila sebut saja tentang antarabangsa tuan-tuan, balik bawa fikir kata kalau tidak kerana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berusia 16 tahun memilih setelah Nabi wafat, Islam tidak mati mengembara. Tariq bin Ziyad dalam usia begitu muda. Sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan yang mana merentas usia menyebarkan agama adalah sangat remaja. Mereka adalah sahabat tapi bukan seusia. Mereka adalah sangat remaja yang mana keluar menjadi pendakwah. Kecuali yang tinggal bersama Nabi kerana faktor umur. Tapi yang keluar menyampaikan Islam dan kemudiannya secara tak langsung Islam itulah sampai pada kita. Kalau mereka waktu dia fikir biarlah kaumku saja yang mendapat agama tauhid ni, mati kelanak kita tuan-tuan. Jadi jangan fikir tentang benda tu, kerana 10,000 tahun 1,000 tahun yang dulu bangsa inilah yang memikirkan tentang kita, supaya kita ni juga mendapat kalimah tauhid. Kerana kita tak dapat bertemu dengan Rasulullah untuk menerima, mereka lah yang melakukannya. Jadi jangan ungkit tuan-tuan pasal orang Syria, orang payah. Orang Syria adalah sebahagian daripada payah Ottoman, orang yang banyak berjuang dan menyampaikan syiar Islam. Jadi bantu tuan-tuan.
Orang India yang hari ini saudara pandang rendah kerana Muslim di Kerala, kerana Muslim di Bombay adalah orang yang miskin. Tapi nenek moyang mereka lah yang datang menyampaikan syiar Islam kepada kita. Tak ada bot, tak ada peterbang. Pada abad pertama, tahun first century itu tahun 1000 ke atas. Jadi jangan ungkit soal kenapa perlu memberi makan, kerana mereka juga memberi nyawa mereka tanpa mengungkit cukuplah anak bini aku mendapat agama tauhid, tapi mereka memikirkan tentang kita. Okey, kita dengar satu lagu. Ramai orang minta macam ni. Lock dulu tuan-tuan, saya dah check dulu. Lock untuk satu selai apron yang saya pakai, selai t-shirt bertema ni. Kena belanja dulu. Belanja dalam 3-4 lock dapat satu lagu. Belanja 3-4 lock satu lagu. Ini adalah t-shirt kain dia kualiti tinggi tuan-tuan. Ini adalah t-shirt berkualiti tinggi yang dikeluarkan oleh RRM. Ini 2, dan saudara mendapat buku untuk mudah saudara baca dengan gambar-gambar mengenai tragedi umat Islam di Somalia untuk jadikan renungan apa yang terjadi apabila Islam sama Islam berperang. Lock saja RM100. Sambil tu saya akan minta kumpulan Saujana. Ini adalah Timi Abdul Hai. Ini nama Facebook dia lah. Timi Abdul Hai. Dia minta Din Assalam. Okay. Razin, dia minta keluarga bahagia. Razin daripada kumpulan Mestika. Terima kasih Razin, kerana Razin adalah orang kuat geng-geng nasyid ni, kawan-kawan. Presiden Majlis Usahawan Nasyid Malaysia, Munsyid. Satuan untuk Presiden semua Majlis Usahawan Nasyid Malaysia, Munsyid Razin. InsyaAllah nak jemput lah ni. Razin Kita dah habis lagu dari Razin. Mari sini. WhatsApp saya je, apa saudara nak buat, welcome. Dia pun lock tu bang, dia pun sempat lock satu Alhamdulillah. order. Alhamdulillah, terima kasih Terima kasih banyak Razin. Kerana mereka berkongsi malah saya tahu kata setiap kali kita buat program, saya bukan nak number tuan-tuan. Berarti kalau saya nak number je, saya tunjukkan cara macam mana bomoh menipu mengeluarkan jarum, saya dapat 2,000 view. Betul lah. Kalau saya tunjuk pada saudara bagaimana hantu ditangkap masuk dalam botol dengan meletakkan beberapa jenis cecair, kita boleh dapat 10,000. Tapi bukan angka yang kita cari tuan-tuan. Kerana streaming garasi bukanlah streaming pop. Kami bukanlah mengejar star. Saya tak pernah minta star kepada saudara. Apa yang saya minta adalah malah jadi syiar, kalau saudara tak dapat menderma hari ini, besok saudara ada duit, saudara menderma. Betul. Jadi friend dia dengan Facebook IRM. Kerana akhirnya tuan-tuan, orang kata orang yang mendapat fikir, dia akan bawa fikir sampai mati. Sekali orang membuat tindakan, mungkin sekali itu. Yang penting kami nak menyebarkan fikir tentang rumah ni, tentang memikirkan nasib orang lain yang tak makan, tak minum. Kita akan dengar lagu apa, dia orang boleh pilih. Dan ini ada 2 lagu yang orang minta. Simpan dulu yang ni. Nak minta kebenaran, nak lagu bos ataupun lagu bos minta Keluarga Bahagia. Ramai yang belum mendengar Keluarga Bahagia, kerana Keluarga Bahagia dinyanyikan di awal show tadi. Jadi Saujana akan belanja dulu lagu Keluarga Bahagia. Boleh. Ini sebab ini permintaan Tok Presiden Abang Zainal kan. Kita lagu So, syahdu ni. sikit Tapi lah. syahdu sikit sambil kita dengar ni, sambil kita bayangkan kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang pernah pergi ke rumah orang tua kan, macam mana muka dia orang penuh harapan. Ada yang tiap hari pagi-pagi dia buka tingkap tu, buka pintu, dia tunggu kalau anak dia datang ambil bawa balik. Tapi ada antara yang tak ada pun yang datang menyambut. Sebab apa? Sebab dia dah ditinggalkan. Dia kata dia biarlah ada orang jaga. Itulah kita yang tak tahu macam mana. Sedangkan semua benda nanti Allah akan akhirat. Moga-moga kita anak-anak yang lain ni yang prihatin, insya-Allah dapat kasih sayang dan membantu. Dan insya-Allah Islam Radio Malaysia juga ada banyak inisiatif untuk membantu ibu-ibu, ayah-ayah kita yang sangat rindukan keluarga bahagia mereka. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih sayang sejati, semerbak kastur mengharumi hidup insan ni. Indahnya, damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dagang belayan serta kasih dan sayang. Ketika
yang lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diredai Allah. Mana boleh belanja? Presiden tak boleh belanja banyak-banyak. Okey. Ya Allah. Masya Allah. Terima kasih, kita dah ada 20 log. Saya hanya memerlukan 5 lagi saja untuk memastikan paling tidak malam ni kita mencapai 25. Berarti kalau 25 berarti kita telah mencapai 90 log. Berarti 9,000 kita dapat collect dalam rally bersama IRM malam ni Saujana membantu. Jadi ada 5 lagi saya harap saudara sudi, dan saya terpaksa promote sekali lagi bahawa setiap log saudara adalah selai apa yang saya pakai ni, apron ni. Saudara boleh log. Dia ada 3 warna, cuma nanti mereka akan beri secara rambang kerana warna tak boleh dipilih kerana kos untuk print akan bergantung kepada berapa jumlah log. Pre-order lah. Dia pre-order. So selai t-shirt Palestin ni, untuk saudara saya selalu bercerita tentang saudara tentang Yasir Arafat. Kita pun dah bercerita tentang rakyat Malaysia yang pertama, Yunus Ali, yang pernah menjadi pengawal peribadi Yasir Arafat ketika hayatnya pada tahun 90-an. Rakyat Malaysia yang pertama menjadi komando pejuang Palestin. Kita dah cerita pasal dia. Saya cerita juga tentang saudara mengenai Al-Aqsa, kerana Garasi juga akan melancarkan jenama Al-Aqsa jeansnya pada bila-bila masa. Barangnya dah ada. Jadi kita akan melancarkan jenama Al-Aqsa pada bila-bila masa. Sebelum Ramadan kita akan melancarkan An-Naqbah pula. Ini adalah edisi Al-Aqsa, edisi An-Naqbah. An-Naqbah akan dilancarkan pada bulan Ramadan, di mana anda akan menikmati jeans dari senarai kain 18 ounce, manakala edisi yang kami akan turunkan pada bila-bila masa adalah edisi 16 ounce, 17 dan 18. Manakala An-Naqbah akan datang dengan 3 edisi, bush pen 18 ounce, edisi slim tapered dalam 18 ounce, juga topi. Kita panggil apa topi, apa nak istilah topi tu? Workwear. Kami akan menurunkan juga topi workwear mekanik berwarna hitam. Itu barang yang akan turun pada kempen An-Naqbah, iaitu mengingati 15 hari bulan Mei. Bagaimana 15 hari bulan Mei tahun 1948 bumi yang pernah menjadi empire yang hebat apabila pada tahun 1084 tanah Palestin dibebaskan oleh seorang panglima perang yang terkenal, iaitu Salahuddin Ayyubi. Dan kemudiannya apabila Ottoman jatuh pada tahun 1917 dan pada tahun 1948, seluruh bumi Palestin mula merakamkan sejarah hitam. Ini baju untuk saudara ingat. Tak apa, nanti lock saja edisi Garasi An-Naqbahnya juga berwarna gelap, seperti mengingati jatuhnya Palestin pada 15 Mei 1948. Saya akan adakan kuliah An-Naqbah apabila kempen An-Naqbah bermula. Cuma malam ni lock dulu kerana IRM juga menghantar bantuan makanan ke Gaza untuk Ramadan ni, kerana Palestin juga disenaraikan sebagai penerima manfaat daripada kempen ni. Kerana mereka mempunyai sekolah, IRM mempunyai sekolah di Palestin. Jadi log kita perlu 5 lagi saja untuk log combo 100 dengan sebuah buku bacaan yang mudah untuk saudara baca, kerana dia adalah catatan memori para sukarelawan IRM yang berkunjung ke Somalia kerana menyelesaikan dana yang telah disumbangkan oleh rakyat Malaysia sepanjang 2017 dan 2018, menyiapkan telaga yang memberi air bersih kepada 20,000 orang, 20,000 keluarga Islam di Mogadishu. Untuk pengetahuan saudara, 10 juta penduduk Afrika mati setiap tahun. Jumlah yang berkali-kali ganda daripada saudara tengok berita yang disiar bunuh tu, angka itu adalah jauh lebih kecil daripada kematian mutlak 10 juta orang akibat jangkitan penyakit kerana air yang tercemar. Itu kematian tinggi. Air dia dahsyat bang. Air dia semua tu dahsyat. Tak terbayang. Hijau. Sebab sukarelawan cerita hijau. Hijau. Lumut tu yang. Lumut. Tapi macam mana itu dia air? Air yang ada.
Dengan telaga ini 20,000 orang menerima manfaat. Selain daripada dibekalkan sekolah-sekolah, dibekalkan rumah ke rumah, 20,000 keluarga. Kalau kita kali dengan 5, telaga ni menyalurkan 100,000 air bersih untuk kegunaan umat Islam di Mogadishu. Jadi terus saja bersahabat dengan RM, like Facebook kumpulan Saujana. Amin, ada tak log naik? Saya nak mencapai 25 je. Saya merayu kepada anda dengan rasa ihsan, dengan rasa budiman. Untuk ketahuan, kami bukanlah nak ulang-ulang. Kita nak lengkapkan. 22 kita perlu 3 lagi saja untuk mencapai 25. Genap 9,000 dan garasi akan membuat tambahan RM4,000 bagi tabung ini. Kerana kami mempunyai dana daripada garasi. Dari hasil keuntungan bulan, setiap bulan kami mendanai 4,000 untuk projek amal. Kalau yang bulan Februari adalah pembekalan pad kepada notebook, pad bacaan. Kita pun nak lock macam mana, bang? Kita sendiri nak lock. Off record ke? Off record. Kita perlukan 25 sokongan daripada penonton. Kerana Saujana telah menyumbangkan masa dan hadiah tanpa bayaran, tuan-tuan, untuk sama-sama mengambil. Tumpang berkat. Kita nak tumpang berkat. Saya fikir kata, kalau tanya saya lah kan, tak tahu hari senangnya di bawah matahari sejengkal tu apa. Cuma kurang-kurangnya tu, inilah hari senangnya yang akan menyelamatkan Nabi kira bahawa kamu pernah bersama umatku di akhir zaman kena membantu mereka, maka aku beri semangat kamu. Itulah kita harap. Kalau terlepas pandang pun Nabi tak nampak kita. Tiba-tiba ternampak projek RM tu. Asbab blok Nabi mana tahu. Jadi asbab, jadi dapatlah syafaat Nabi. Merasalah kita selalu baca surah Kausar, tuan-tuan. Tapi jangan bermain takut saudara orang dipalingkan daripada menerima syafaat. Jadi malam ni derma je apa yang ada. Tak dapat buat seorang, ajak 2-3 kawan log. Lepas tu infak je barang ni, tak ada masalah pun. Share log seorang RM30, lepas tu infak je barang ni. Nak menderma ni, tuan-tuan, bukanlah berarti mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tetapi derma tu sendiri. Okey, log, saya akan minta mereka belanja satu lagi lagu. Boleh? Okey, sambil tu log, saya harap dengan lagu ni kita capai 25. Kita nak tulus. Tuan-tuan, teruskan buktikan kepada diri anda sendiri. Apabila mendengar khabar tentang umat yang lapar, bahawa saudara orang yang pertama mengulurkan bantuan. Saudara, kita selalu baca kisah Nabi berlapar kurma, kita rasa kesian. Kita tak dapat melakukannya kerana Nabi tak hidup bersama kita. Tetapi ramai lagi umat-umat Nabi itu saudara yang kita, saudara seagama kita hidup dalam kelaparan. Inilah ambil masa tak guna, tuan-tuan. Setiap kali ustaz cerita pasal Nabi kelaparan, menangis ni, meraung-raung. Tapi ambil tiba hari ni, ramai saudara kita kelaparan. Log, saya agak dapat 3 apabila Saujana menyanyikan lagu terakhir ini untuk menggenapkan log kita kepada 25 orang. Pada mereka yang telah log, saya ucapkan terima kasih. Pada mereka menonton juga, saya ucap terima kasih. Kita dengar lagu belanja terakhir daripada kumpulan Saujana. Bulan bintang Bagi dah satu round lagi. Cahayanya menawan, menerangi kegelapan malam. Berbintang, sinar berkelipan, menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Rembulan cahayanya menawan, menerangi kegelapan malam. Berbintang, sinar berkelipan, menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Bintang-bintang bertaburan, berangkasa-angkasa raya, panduan mereka yang berkelana. Perjalanan rembulan merentasi cakrawala, petunjuk perkiraan tahunan. Bulan dan bintang menjadi saksi
kebesaran ilahi. Rembulan cahaya menawan, menerangi kegelapan malam berbintang. Sinar berkelipan menghiasi cahaya rembulan. Bulan dan bintang menjadi saksi kebesaran ilahi. Oh, 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 oh. Ujung tu macam lagu raya. Okay, bulan bintang, terima kasih semua. Turnun. Cakap sebenarnya tadi bang teringat sebenarnya bila abang sebut pasal Palestin tadi, adalah beberapa maklumat yang kita dapat dari kita panggil koresponden kita di Palestin lah. Maknanya nak cerita rumitnya kehidupan di sana. Ada seorang balu ni yang kematian suami barangkali dibom bersama anaknya 5 orang. Tinggal serumah dengan 6 keluarga ipar. 6 keluarga lain, bukan 6 ahad orang. 6 keluarga. Di dalam satu rumah yang sama. Jadi itulah dia nak cerita tu macam mana keadaan dalam rumah. Betul. Saya lupa nama dia, tapi saudara boleh like saja YouTube dia. Seorang aktivis Indonesia yang saya kata tinggal di sana. Rezeki dia pada satu hari, tuan-tuan, Allah turunkan kepada dia burung ababil untuk dia pegang. Berarti seorang rakyat Indonesia yang menjadi guru yang mengajar orang Palestin di Gaza. Saudara boleh tengok saja tu, rakyat Indonesia temui burung ababil. Itulah burung tu sangat suka dia lihat, hanya orang-orang tertentu je. Tetapi Allah nak tunjuk pada kita apabila orang berada dalam jalan Allah, burung itu datang kepadanya dan dia pegang dan dia rakamkan kepada video. Dan itulah pertama kali kita dapat melihat burung ababil dalam sejarah Al-Quran yang menjatuhkan batu-batu yang bisanya seperti api ke atas tentera Abrahah ketika mereka mau menyerang dan memusnahkan Kaabah pada tahun yang sama Nabi dilahirkan. Ini orang-orang yang berjalan ke jalan Allah, tuan-tuan. Kita pun haraplah, kalaupun tak dapat berlindung di bawah payung, berlindung di bawah bayang-bayang orang yang bekerja dan Allah redha akan kerja dia pun, orang-orang soleh ni, tuan-tuan. Menjadi pendakwah dalam satu hal, menyampaikan ajaran agama adalah satu hal, tetapi menjadi sukarelawan dalam memastikan, tuan-tuan, saya bagi tahu, kalau kita tak bantu saya dah di Ethiopia, anak zina 2 juta orang. Sebab orang miskin Islam, 9 juta orang Islam tinggal tak berumah. Bila miskin, tiada boleh buat majlis kahwin, orang pun hidup di jalan tidur je. 2 juta kanak-kanak yang dilahirkan oleh masyarakat Islam di Ethiopia setiap tahun adalah anak luar nikah. Jadi anak-anak ni penuh di jalan-jalan. Saya berada di Ethiopia lama, sampai daripada Ethiopia ke Kabrebeya dan sampai ke Somaliland. Itu saya bagi tahu pada saudara kenapa bantuan itu penting. Jangan salahkan apabila keluarga miskin menghasilkan seorang penjenayah. Kerana penjenayah tidak datang kepada kita kerana tiba-tiba dia dilemparkan ke dunia untuk jadi penjenayah. Penjenayah datang selalunya akibat kemiskinan. Itu pastikan kita membantu supaya kekufuran ni, kemiskinan ni tidak mencetuskan kekufuran dan tidak mencetuskan kefakiran, dan kefakiran mencetuskan kekufuran. Itu pasti tanda sana orang saya teringat kes di mana seorang CPD di PJ membebaskan seorang wanita yang baru ni kan, kerana mencuri makanan kerana anak dia lapar dan mencuri tiup ubat punggung kerana anaknya demam. Saudara boleh bayang dalam keadaan COVID-19. Jadi berarti satu pack makanan yang saudara sumbangkan dalam projek ARM ni, pada hari orang lapar itu mungkin berniat untuk melakukan sesuatu yang tak baik. Tetapi oleh kerana makanan itu sampai kepada dia, maka makanan itu menjadi asbab daripada berlakunya dosa dan juga perbuatan-perbuatan yang memudaratkan. Kita tak tahu apa benda. Kalau kita nampak ni, tuan-tuan, nyawa pun orang akan bagi kepada orang yang fakir ni. Tapi kita tak nampak sebab Allah tunjuk. Sebab itulah adanya kiraan hisab di pada masyarakat. Barulah kita nak nampak. Jadi Islam ni agama dia bukan matematik, tuan-tuan. Agama itu adalah iman. Kita kena percaya pada satu adalah perkara yang gaib. Bagaimana kita akan melihat kebaikan kita hanya pada kita berada di pada masyarakat. Jadi saya berharap majlis malam ni saudara yang mendengar walaupun tak menderma tapi saudara ambil iktibar. RM yang menganjurkannya, saujana menjadi tamu kami. Allah jadikan ini adalah satu majlis ilmu, majlis amal yang Allah akan hitung sebagai sesuatu yang akan menjarakkan kita daripada matahari sejengkal ketika daripada masyarakat, yang boleh memberikan kita sedikit cahaya supaya Nabi nampak kita untuk memberikan kita syafaat.
dan kemudian menjadikan satu sebab lah tertutupnya pintu neraka kepada kita kerana tidak dapat menerima kita kerana kita telah berada dalam satu majlis yang Allah redakan kita. Terima kasih pada semua yang memberi sumbangan malam ini. Saya berasa terharu kerana rally ini berjaya mengumpulkan RM9,000. Satu angka yang saya fikir akan menjana 45 keluarga miskin dengan PAK 200 ni. 45 keluarga miskin, sama ada mereka berada dalam negara ataupun keluarga miskin ini berada di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, di Syria, di Turki, di Mali, di Niger, di Somalia. Harap itu akan menjadi perkara yang besar lah. Kalau benda tu sampai sekurang-kurangnya besok kita bertemu dengan seseorang yang kemudiannya berterima kasih kita di syurga. Kenal pun dia kan? Di mana dia kata di syurga diberitahu bahawa ada satu kali kamu makan pada hari kamu lapar atau pada satu hari ketika anak kamu menangis makanan yang sampai, inilah orang yang memberikannya di dunia. Terima kasih semua. Kepada yang log, terima kasih kepada ARM kerana sudi berkolaborasi dengan Garasi TV. Terima kasih kepada Saujana yang datang kaki tangan ARM yang ramai kat sini yang menjaga projek ni selama 3 kali rally. Semoga kita semua mendapat rahmat, tuan-tuan. Tak ada apa benda lagi yang kita nak. Di atas dunia kita mendapat kepuasan, tetapi di akhirat yang kita inginkan adalah perlindungan Allah. Semoga kita diberi perlindungan Allah. Amin, insya-Allah. Berjumpa lagi selepas ni. Saya akan naikkan barang-barang jin saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.